Okay, saya pun tak pasti sama ada live ni dah masuk ataupun tidak. Tapi saya rasa dah masuk. Nampak macam okey. Dekat TikTok saya rasa ada sound. Dekat Facebook apa ceritanya, boleh share dengan saya. Kalau kata sound ni masuk ataupun tidak, tolong respon, tolong komen. Bagi mereka sedang menonton, mungkin boleh komen, mungkin boleh respon. Adakah sound ni masuk dengan jelas ataupun sebaliknya. Saya perlukan komen anda kerana saya tak nak benda ni diteruskan tanpa sound yang betul lah. Nanti kan orang kata tak dengar lah apalah kan. So hopefully siapa-siapa yang dah masuk tolong komen, tolong respon dan juga just say okay saya dengar suara dengan baik ataupun saya tak dengar suara ataupun jauh ataupun sama sangat, tolong up sikit volume ke, boleh. Kita akan cuba penuhi kehendak anda. Kehendak anda. Kehendak anda. Okay bang. Kalau yang dah masuk tolong komen bang. Dekat TikTok, dekat Facebook, Muhammad Usni, macam mana dengar tak suaranya? Dengan jelas ataupun tidak? Ataupun dengar macam sama-sama ke? Jelas di FB, sangat jelas bos. Thank you Rizwan Rosli. Komen dari Facebook dah masuk. Komen dari TikTok macam mana cerita bang? How about TikTok? TikTok viewer. Assalamualaikum cikgu, semua okey, terbaik bang. Mr. E dan juga Rafidah, jelas bang. Tarmizi Ahmad dari Facebook, jelas bang. Alhamdulillah bang, alhamdulillah. Sekejap saya nak pin dulu saya punya produk sekejap. Okey, kita pin satu produk dulu. Saya tengah pin produk saya yang saya baru keluar tapi belum launch lagi. Akan dilancarkan pada hari Sabtu ni. Barang dah ada. Tapi malam ni kita selit produk. Tapi sambil-sambil tu kita sembang topik panas hari ni ataupun topik yang nak kata panas pun sebenarnya dah ramai orang duga, dah ramai orang dah boleh agak akan berlaku begini. Tetapi kita sekadar kita buat recap balik perkongsian semula. Bagi mereka yang dah tahulah. Siapa yang belum tahu, mustahil lah tak ada orang yang belum tahu kan, sebab majority semua orang tahu kot. Ui, canggih ada subtitle honestly kan, B pun tak tahu rupanya ada apa nama subtitle dalam kita punya live ni. Sebab kita buat live tak nampak orang dekat live dekat Facebook orang kata siap ada apa subtitle. Padulah Facebook sekarang kan. Canggih lah kan dia punya live kan. Okay, actually ramai orang dah tahu pasal pertuduhan ataupun akhirnya dimuktamadkan Najib dihantar ke penjara. Dan tadi dalam pukul 6.15 petang dia selamat tibalah ke destinasinya di penjara Kajang. Dan sebenarnya hari ni ialah hari yang agak kalut, yang agak memenatkan bagi petugas media. Sahabat saya sendiri Asrizal Aris, wartawan online untuk tim video News at Time ataupun NSTP Press daripada pagi. Syarul Apik kena sidai di office. Sorry Pit, aku tak sempat lah hari ni Pit, tapi insyaAllah lusa. Ramai rakan-rakan media yang sebenarnya daripada pukul seawal jam 7 pagi lagi dah berkampung dekat Palace of Justice, Mahkamah Istana Kehakiman dekat Putrajaya, depan Mahkamah Persekutuan untuk nak, sebenarnya ramai dah tahu sebenarnya benda ni pun that's why hari ni dalam laporan media pun dah mula bersuara, dah mula berbunyi macam mana draft ataupun draft keputusan akhir hakim, draft yang belum dimuktamadkan dah bocor semalam lagi. Sehari dua ni dah mula bocor. Jadi itu draft yang hakim akan bacakan, tetapi benda tu telah pun dibocorkan awal. Ada media dah pun siarkan. Agak memalukan sebenarnya bagi sebuah institusi kehakiman bila draft yang sepatutnya hanya dibacakan pada hari keputusan bocor lebih awal. Tak tahu kat mana silap dia, tapi pihak berwajib perlu menyiasat dan perlu mencari punca kenapa boleh berlaku begitu. Tapi tak apalah bang. Hudis aku nak tak kira. Alamak, ini baru tengok satu bit, ada lagi bit yang lain bit. Okay bit, sambung. Tapi maksudnya ramai dah tahu sebenarnya apa yang bakal berlaku kepada Najib. Sebenarnya sumpah yang dibuat pada 2 hari lepas, pada hari Sabtu ke Jumaat, saya lupa dah, seakan-akan macam menguatkan lagi sentimen orang ramai yang sesuatu yang besar akan berlaku pada hari ini. Dan sebenarnya petugas-petugas media pun dah prepare. Kami dah prepare our mindset bahawa hari ini akan ada benda yang besar. Maksudnya ramai pihak-pihak media yang dah pun
bahawa hari ini akan ada satu keputusan yang memang akan dibuat. Sama ada dia not so called sama ada lah. Media ataupun ramai orang di luar sana dah dapat duga. Sebab Najib dan pasukannya seperti tidak apa orang cakap tidak bertahan kepada pembelaan mereka sendiri. Malah pasukan peguam Najib pun seakan macam dah angkat kain putih dah daripada awal. Dan hari ini banyak kejutan berlaku bila beberapa peguam-peguam yang tak diduga tiba di mahkamah. Antaranya Tan Sri Syafiee tiba pada sekitar jam 11 pagi macam tu. Agak mengejutkan sebab Tan Sri Syafiee telah pun digugurkan daripada mengetuai pasukan pembelaan Najib sebelum ini. Pada bila kalau saya tak silap, Tan Sri Syafiee digugurkan pada saya nak kena cek balik, tapi adalah pada 25 Julai 2022 Najib memberhentikan khidmat peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah dan peguam lain serta melantik barisan peguam baru diketuai Hisham Teh Poh Teik, Liu Tek Huat dan M. Ruben. So dan peguam tu pula dia tak prepare. Bukan tak prepare, dia banyak minta penangguhan. Jadi sebenarnya bukanlah, saya tak mau sebut sebagai drama lah. Cuma kita kata episod sedih yang berlaku terhadap Najib lah. Sedih bagi dia lah. Bagi orang lain mungkin ada orang yang rasa ini satu banyak pemerhati politik, banyak ahli-ahli politik, banyak juga pemimpin-pemimpin parti-parti lain macam Anwar Ibrahim hari ini dah keluar statement, macam Muhyiddin Yassin pun hari ini dah keluar statement yang mengatakan mereka rasa seronok kerana mereka bukan seronok Najib dihukum. Bagi mereka seronok kerana satu petanda yang baik bahawa mahkamah ataupun sistem kehakiman di Malaysia ni tidak dipengaruhi oleh parti-parti politik. Sebenarnya benda ni agak baik sebenarnya. Dia agak baik kepada reputasi UMNO juga sebenarnya. Dia ada win-win situation lah sebenarnya. Ada penganalisis politik berpendapat jika Najib menang dalam kes ini, mungkin UMNO akan dicalari dengan satu statement mengatakan bahawa menggunakan kuasa Perdana Menteri untuk nak mempengaruhi mahkamah. Tetapi dalam masa yang sama, bila kata kes ini menunjukkan mahkamah tidak dipengaruhi oleh mana-mana parti lah, dan keputusan telah pun dibuat yang mana Najib bersalah. Jadi maksudnya menunjukkan bahawa sistem kehakiman di Malaysia ni tidak mudah dipengaruhi oleh mana-mana parti sekalipun, termasuk parti yang sedang memerintah, yang mana PM dia adalah seorang pimpinan ataupun naib presiden dalam UMNO sendiri. So okeylah. Tak mau kempen ataupun tak mau bercakap pasal UMNO. Cuma hari ini kejutan besar kepada banyak juga orang yang berkampung di Mahkamah Persekutuan. Waalaikumsalam Yub. Ramai yang terkejut bila tiba-tiba muncul Tan Sri Syafiee, dan bila mahkamah menolak kerana Tan Sri Syafiee dia bagi dua alasan. Ni saya cuma recap jangan salah faham Live ini ialah live recap iaitu ada yang tekan button buying, thank you. Siapa-siapa yang nak beli krim ni, kan saya tunjuk lepas ni apa dia punya fungsi dia. Saya tak nak buat live niaga sangat, tapi saya ada basket, saya pun tunjuklah. Lepas ni saya akan tunjuk fungsi krim ni. Baik. Tak terkejut bang, semua ini game. Tak, bukan saya bukan kata saya sengaja terkejut. Cuma beberapa benda yang mengejutkan. Hari ni kita buat live ni live recap. Jangan salah faham. Abang ni orang Najib ke? Tak. Janganlah cepat buat tuduhan, jerawat rindu. Saya tak langsung menyentuh pasal Najib ni, tak bersalah. Ada komen dekat TikTok. Every time kita buat pasal live yang berkenaan dengan isu Najib ni, mesti ada orang yang masuk. Ada yang kata saya ni anti Najib, ada yang kata saya ni side Najib. Tak ada bang. Dengar balik daripada awal. Saya tak ada langsung sentuh pasal Najib ni tak bersalah ke, Najib ni bersalah ke, tak ada bang. Keputusan mahkamah telah pun dibuat. Salah isalah, senang. Mahkamah kata bersalah. Siapa yang boleh menidakkan siapa yang boleh mempertikaikan? Kerana keputusan mahkamah pada hari ini telah melalui pelbagai proses. Mahkamah hari ini dia bukan buat keputusan sembrono yang hanya dibuat dalam masa 3 hari. Kes ini dibacakan ataupun telah pun dibawa ke pengetahuan umum pada tahun 2018. Dah mencecah 4 tahun dah bang. Kes ini telah pun diadili
panjang cerita dia sebenarnya. Ini bukan kes yang makan masa 2 hari. Bukan makan masa 3 hari. Ini kes yang sangat panjang. Jadi sebenarnya saya tak kata tak ada siapa yang boleh mempertikaikan mahkamah punya decision buat masa ni, dan kita kena akur bahawa ini ialah keputusan mahkamah, dan mahkamah, walaupun ini mahkamah manusia bukan mahkamah Allah, tetapi itulah dia dunia. Kita kena akur jika Najib bersalah, ini peluang untuk dia menyucikan diri dia dalam penjara. Dia boleh dia sebenarnya lebih beruntung daripada kita ni yang mungkin masih lagi fikir tak nak bertaubat. So mungkin dia ada peluang untuk nak bertaubat. Tak apalah, kita ambil secara positif. Cuma sejak tahun sejak tahun 2018, iaitu pada 3 Julai 2018, Najib dan ditahan pasukan petugas khas 1MDB di kediamannya di Jalan Langgak Duta sekitar jam 3 petang dan dibawa ke Ibu Jabat SPRM Putrajaya. So kes ini telah pun bermula episod panjangnya sejak daripada 3 Julai 2018. Hari ini 23 Ogos 2022. Dah lebih 4 tahun. Okey, so panjang ceritanya. Jadi saya tak mahu kita tak boleh kata suara abang ni macam nak nangis. Tak adalah. Siapa kenal saya, siapa yang pernah dengar suara saya, siapa yang kenal saya daripada awal, tolong komen. Adakah suara saya sebab? Tak ada. Ini suara saya. Memang ini suara saya. Mungkin yang komen tu first time masuk live saya, first time dengar suara saya, first time tengok konten saya. Siapa yang dah pernah kenal saya daripada awal, tentu tahu sekali inilah suara saya. Kan? Siapa-siapa yang kenal saya, tolong komen. Sesiapa yang kenal saya, tolong komen. Adakah suara saya sebab atau suara saya ni sedang menahan tangisan? Tak ada bang. Ini live recap. Kan, live recap. Bukan live nak kata salah ke betul, tak ada bang. Ini bukan live pasal menghurai, mempertikai, membela, tak ada bang. Kita hanya buat live recap, cerita balik apa yang berlaku pada hari ini. So, kembali balik kepada kes ni. Jadi kita tak boleh sembrono menyalahkan sistem kehakiman kerana ini bukan proses yang pendek. Dia berlaku selama 4 tahun. Jadi saya berpendapat, saya secara optimisnya terima itulah keputusan mahkamah selepas mengambil kira pelbagai faktor. Jadi bagi mereka yang menyokong atau mereka yang tidak menyokong, kedua-dua pihak kena bersetuju untuk menerima dulu. Untuk menerima seadanya apakah yang telah pun diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Dan cuma cerita hari ni yang saya kata tadi agak mengejutkan, yang agak menarik untuk saya nak share. Bila hari ni beberapa benda yang tak diduga. Pertamanya bila Tan Sri Muhammad Syafiee muncul pada jam 11 pagi dan dia memberi 2 sebab meminta supaya ditangguhkan kepada besok hari. Dia minta besok. Sebab reason dia yang pertama, dia hanya tahu yang diri dia diminta untuk support ketua peguam bela 2 jam sebelum dia hadir ke mahkamah. Dia dapat tahu 2 jam sebelum tu. So saya tak tahu kenapa dia diminta untuk nak support. Mungkin kerana Tan Sri Muhammad Syafiee ini seorang yang memang handal lah. Dia memang handal. Wartawan pula. Bukan wartawan. Peguam senior, peguam yang agak berpengalaman lah. So mungkin dia diperlukan untuk nak support. Tapi mahkamah tolak sebab katanya tak ada sebab untuk ditangguhkan, dan mahkamah menganggap seperti ada satu ayat yang best bila hakim kata ini bukan sarkas. Ini bukan sarkas. Bukan sarkas boleh yang keluar masuk, tak boleh. So hakim tak bersetuju untuk ditangguhkan. Hanya untuk bagi peluang kepada Tan Sri Muhammad Syafiee untuk nak membela. And then pada sebelah tengah harinya pula muncul seorang lagi peguam yang juga dikatakan untuk nak menjadi peguam support ataupun peguam untuk nak bantu kes. Tapi pun ditolak oleh hakim. Jadi agak mengejutkan hari ini bila 2 peguam yang sebenarnya tak ada dalam senarai muncul untuk nak support the case ataupun support pembelaan. Dan satu lagi yang agak mengejutkan, sebenarnya wartawan kena game. Kami kena game. Mungkin sebab cikgu cakap laju kot. Itulah. Suara ada chopping sikit. Maybe suara your streaming software ada bit rate drop. Ya ke? Chopping tu macam mana? Chopping tu dia dengar macam tak clear ke? Ada yang komen dari Facebook, dia kata chopping. Kau wartawan ke? Ya, saya wartawan bang. Bro kata recap je tapi cerita panjang. Alah, tak apalah. Siapa nak dengar lah bang. Siapa nak dengar cerita lah, dengar lah. Tak mau dengar tak apa. Tak ada masalah. Kita tak ada masalah lah. Okay?
Ada yang kata dengar, tapi Apit sebagai my technical team, dia kata okey je, saya kena terima lah sebab Syarul Apit di Facebook komen okey je. Kalau okey dia sebenarnya okey lah. Kalau okey lah. Kan? Suara abang macam sebab. Aku tak sebab langsung bang. That's why tak apa nama tadi saya kata, siapa yang kenal saya daripada awal, yang tahu suara saya macam mana, yang tahu nada saya, intonasi saya, dia tahulah yang mana yang first time dengar ataupun baru dengar sekali dua, dia kata saya sebab. Tak ada apa pun bang, aku tak heran pun. Kan? Okeylah. Alright, sambung balik. Okey, wartawan kena game ni bang. Wartawan kena game. Apit pun kena game. Okey, wartawan kena game, saya pun kena game. Bukan kena game macam mana lah. Sebenarnya apabila hakim menjatuhkan hukuman, bukan jatuhkan hukuman tau. Hukuman dah jatuh sebenarnya, memang dah sabit kesalahan dan telah pun dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan juga denda 210 juta ke? Berapa Saya lupa dah. 210 juta ke 201 juta? Saya lupa dah. Something like that lah. Adalah dia punya amount lebih kurang 200 juta, 210 juta kot. Okey. Bila hakim memuktamadkan, maksudnya bukan dia kata menjatuhkan hukuman 210 juta. Dia bukan kata menjatuhkan hukuman, dia kata memuktamadkan. Maksudnya dia dah bagi muktamad, tak boleh ubah dah. Keputusan dia mengekalkan keputusan sebelum ini. Jadi semua wartawan, kameraman, macam-macam bang, bergegas. Sebenarnya ada yang bukanlah bergegas. Kami ada 2-3 tim. Ada tim yang memang dia kekal dekat ada tim yang memang dia kekal maintain dekat Mahkamah Persekutuan. Ada tim yang memang dah diarahkan untuk cepat-cepat bila kata keputusan dibuat, segera pergi ke Sungai Buloh, penjara Sungai Buloh. So ada tim bila mahkamah jatuh keputusan ya, mahkamah memuktamadkan tu, so tim yang kedua ni terus serbu ke mahkamah pula, ke penjara Sungai Buloh. Penuh bang, almost 50 orang media berkumpul di depan perkarangan penjara Sungai Buloh. Saya pun mula-mula kita orang dah ready lah. Kita orang dah ready dengan sebarang kemungkinan yang artikel hari ni akan keluar pasal penjara Sungai Buloh. So semua dah ready. Biasalah wartawan, kita tahu kita takkan dapat, wartawan takkan dapat snap pun gambar Najib masuk penjara. Mana boleh, kan? Wartawan takkan dapat ambil pun sebenarnya visual dia, tingkap kereta turun, tak ada pun bang. Kita faham yang memang takkan ada pun. Tapi itulah dia bang, pengorbanan kerja wartawan ni bang. Korang duk kecam-kecam wartawan kan, ada benda yang baik ke bang? Ada benda yang memang korang kena faham kerja wartawan ni. Wartawan, dia sekadar nak ambil apa tau? Nak ambil visual kereta tu lalu je bang. Jadilah. Dia bukan nak ambil, dia tahu yang dia takkan dapat pun visual tingkap turun ke, ataupun visual visual Najib masuk ke penjara ke. Takkan dapat. Dia hanya nak ambil visual kereta tu lalu, siren bunyi, kereta tu lalu masuk ke dalam. Penuh bang, 50 orang lebih menunggu dekat depan penjara Sungai Buloh. Tiba-tiba saya dapat info. Saya terima satu info mengatakan yang Najib akan dibawa ke penjara satelit di Beranang. Kerana itulah dia memang rutin ataupun kelaziman bila kata mahkamah decide bersalah, dipenjarakan, mereka akan dihantar dulu ke penjara satelit untuk mereka di kuarantin selama 2 minggu sebelum dihantar ke penjara sebenar. Jadi dia dah mula keliru bang, dah mula keliru ni. Sebab apa? Wartawan tak tahu ni nak pergi mana ni. Nak pergi dekat, tak boleh ke snap guna drone. Ada soalan dekat sini, tak boleh ke snap guna drone. Tak boleh bang. Memang peraturan memang tak boleh fly drone di sekitar kawasan penjara. Kalau kena engkau dipenjarakan. Bukan setakat denda tau. Engkau dipenjarakan. Betul bang. Ya. Beranang dekat Semenyih tu. Betul Arif. So saya ni pun diminta lah untuk cek. Kebetulan saya ni memanglah adalah rapat sikit lah dengan 2-3 orang dekat penjara. Apik tahulah. Kita ada hubungan yang rapat kerana kita pernah buat dokumentari pasal penjara Sungai Buloh. Kita pernah buat dokumentari pasal banduan yang mendapat peluang kedua, diberi peluang kedua bekerja di luar ketika dia masih lagi banduan. So kita ni dah kenal lah dengan beberapa orang anggota ataupun high ranking lah penjara di Sungai Buloh, di
di HQ di Kajang kan. So saya diminta untuk buat saya makan. Betul ke Najib akan dibawa ke penjara satelit? Saya ni bang, duduk dekat Semenyih ni bang. Saya ni kat Semenyih tau. Semenyih ni dengan Berandang sebelah je bang. Berapa kilometer tak sampai? 2 kilometer je kot. Keluar-keluar rumah ni, kalau keluar rumah ni ambil sebelah kiri, sempadan Berandang dah bang. Memang dekat sangat dah. Aku tak tahu pun sebenarnya kat sini ada penjara satelit Berandang ni kan. So saya pun terpaksa lah hubungi HQ Kajang. Nak cek dengan penjara Kajang. Betul ke ada penjara satelit di Berandang? Dia kata ada rupanya. Penjara satelit tu ialah dulu PLKN. PLKN yang di-convert jadi asrama penjara untuk menempatkan banduan sementara 2 minggu dia orang kuarantin sebelum dia orang dihantar ke penjara sebenar. Saya kata lah, ada rupanya. So saya pun minta lah pendapat. Oh, ada yang kata lag. Dah tutup. Belum lagi, masih lagi open. Tapi bakal ditutup, Ashraf. Bakal ditutup. Ada komen sini lag. Rupanya dulu PLKN, tapi di-convert jadi penjara satelit. Jadi saya tanyalah kepada pegawai penjara Kajang. Betul ke Najib akan dibawa ke penjara satelit? Time tu dah pukul berapa bang? Dah pukul 5.30, 5.40 kot time tu. Semua orang belum dapat kepastian. Sebab apa? Kami tak dapat tengok warren tu. Warren yang diarahkan ke mana. Kereta pengiring yang keluar daripada penjara tak bagi tahu. Kami nak pergi mana? Tak bagi tahu. So kita orang kena pandai-pandai cari info sendiri. Itulah dia bang wartawan. Wartawan dia memang kena pandai cari info sendiri. Kena guna segala akses yang ada. Saya telefon sana, telefon sini kan. Dan saya dapat maklumat daripada pegawai di Kajang. Dia kata apa? Mustahil lah. Mustahil. Mustahil Najib akan dibawa ke penjara satelit. Sebab, ada 2 sebab lah. Dia kata macam ni. Walaupun semua banduan perlu dilayan sama rata. Tak kisahlah dia tu siapa pun. Najib ke, PM ke, siapa pun, as long dia bergelar sebagai pesalah yang akan dipenjarakan, layanan mesti sama. Dia kata layanan mesti sama. Tetapi ada tapinya. Tetapi untuk kes Najib ataupun sama macam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu kan, dia bukan bagi layanan khas. Dia orang kata kenalah juga kenang siapa dia. Takkan nak bagi dia duduk asrama. Saya rasa macam jawapan tu macam masih lagi macam ada special treatment kan. Kan? Tapi tak apalah. Saya pun kata iyalah kan, logik juga, takkanlah nak hantar ke asrama PLKN. Kan? So, yalah betul lah. Saya pun setujulah dengan apa yang dia sebut. Cuma kalau netizen yang berfikiran negatif dengar, dia akan kata, kenapa pula nak bagi dia special treatment? Sepatutnya kena bagi sama rata dengan orang lain kan. Tapi sebenarnya tujuan dihantar ke penjara satelit untuk 2 minggu kuarantin. Dan saya pun cek dengan penjara Sungai Buloh. Saya cek dengan diorang. Saya call pegawai sana. Saya kata, sebenarnya Najib ni nak dihantar ke mana? Dia kata Najib akan dihantar, sepatutnya Najib dihantar ke Sungai Buloh. Sebab, untuk makluman korang, minggu lepas lagi, Sungai Buloh dah diminta untuk bersedia. Memang betul kesalahan belum lagi dijatuhkan. Tapi kerana, bang, ini first time dalam sejarah Malaysia the number 1 ataupun bekas Perdana Menteri dipenjarakan. Dalam sejarah. Dulu Anwar Ibrahim bukan Perdana Menteri. Pernah Khair Toyo juga bukan PM. Hanya sebagai bekas Menteri Besar. Jadi ini kes yang pertama bekas Perdana Menteri dipenjarakan. Jadi persiapan perlu dibuat supaya tak berlaku sebarang kekecohan. Penjara kena prepare. Kerana mereka akan menjadi tumpuan satu Malaysia, malah satu dunia. Satu dunia akan memerhatikan macam mana Malaysia mengendalikan kes ini. Metro ada buat live sekarang ke Sungai Buloh, tapi tak gunalah Fadil, sebab tak ada apa pun kat dekat Sungai Buloh. Fadil, dia buat live sekarang pun no point lah. Tak ada apa pun yang berlaku di depan penjara Sungai Buloh sekarang ni. Yang ada pun cuma mungkin wartawan sedang menunggu lah kot. Jadi maklumat daripada benda ni tak elok diulas. Tak apa, kita cuma buat recap. Syahril Arifin hanya recap. Jadi ini pun saya cuma share perkongsian pengalaman saya lah.
Jadi apa nama Sungai Buloh telah pun diminta untuk bersedia pada minggu lepas lagi, dan sebenarnya dah ada pun preparation, dan sebenarnya sudah pun ada bilik kuarantin khas. Maksudnya tak perlulah kuarantin dekat PLKN. Tetapi rupa-rupanya dalam masa yang sama Kajang juga diminta untuk prepare. So sebenarnya ada dua tempat diminta untuk bersedia untuk kes ini. Tapi sebenarnya tadi saya kata wartawan kena games sebab wartawan semua tertumpu ke Sungai Buloh, dan rupa-rupanya waran dikeluarkan. Saya cek dengan somebody dekat penjara, rupanya wartawan memang kena game. Memang kena game. Rupanya waran yang dikeluarkan ditulis Kajang. Dan sekarang Najib pada pukul 6 suku something dah sampai ke Kajang. Saya dengar je Kajang, saya daripada rumah sebenarnya terus start kereta. Saya keluar terus sebab arahan dapatkan visual kenderaan yang bawa Najib. Takkan dapat visual Najib, cuma nak dapatkan visual kenderaan yang bawa Najib masuk ke dalam gate penjara Kajang tu. Nak dapatkan visual tu je. Saya keluar, pecut gila-gila punya laju ni bang. Tak sangka pula, rupa-rupanya Roblox dah buat lebih awal, lebih kurang 100 meter daripada pintu penjara. Daripada pintu pagar tau. Pintu pagar masjid. Penjara jauh lagi, dalam. Siapa yang biasa dengan penjara Kajang, dia tahulah. Penjara dalam lagi. Pintu dekat masjid tu, dah ada Roblox dah. Dan saya dihalau lah. Tak kira kau siapa, wartawan mana pun kau kena patah balik. Saya patah balik. Bukan transit okay. Ada yang komen transit dulu di Kajang. Dengar dulu. Dan saya kena patah balik, parking somewhere jauh juga, dan berlari sebab ingatkan sempat. Berlari, tanya dekat kawan-kawan media yang dah lama tunggu. Dah lama ke sampainya? Dah lebih kurang setengah jam. Aduh, aku cakap, aku lambat. Rupanya diorang semua pun lambat. Semua lambat. Tak ada siapa pun yang sempat. Seorang pun tak ada yang sempat ambil visual. Yelah, bila kata Najib sabit kesalahan kan, kereta ataupun pengiring yang bawa dia memang ada siren laju. Kita orang ni terkedik nak tempuh jam bagai kan. Memang lambat lah. Lepas tu pula kena game pula berapa ramai yang tunggu dekat penjara Sungai Buloh. Kan kena game pula. Jadi tak dapat visual. Saya masih lagi tak putus asa. Saya call sana sini nak dapatkan maklumat sebenarnya. Betul ke dia akan duduk di Kajang ataupun dia hanya transit sementara. Lepas tu nanti akan dihantar ke Sungai Buloh. Kita nakkan kepastian begitu. Dalam waran, yes, memang Kajang. So, saya bertanya dengan somebody yang agak sangat-sangat boleh dipercayai. Dalam waran, memang Kajang. Dan kalau tidak ada sebarang permohonan untuk ditukarkan ke penjara lain, memang Kajang lah. Dia ada beberapa faktor yang boleh menyebabkan waran itu berubah ataupun penempatan itu berubah. Sama ada pesalah sendiri memohon ataupun ada pihak lain yang memohon untuk ditukarkan dengan kesediaan pesalah sendiri dan juga dengan kesediaan pihak penjara. Jadi bukan kena game maklumat yang tak tepat. Bukan. Zul, biasalah. Ini bahasa kita sembang-sembang. Zul di Facebook, dia komen, bukan kena game. Maklumat yang tak tepat. Memanglah. Maklumat tak tepat. Tapi biasanya lah, bila kita dah sembang benda ni berhari-hari. Jadi kita dah set my mind. Our mind dah set. Wartawan semua dah set. Sungai Buloh. Tiba-tiba Kajang. Kan? And then ramai yang kata sebagai transit semata-mata. Sebenarnya tidak. Memang waran dia Kajang. Bermaksud memang Kajang. Kecuali ada sebab-sebab lain. Sebab-sebab lain maksudnya ada permintaan daripada pihak pesalah sendiri ataupun banduan sendiri ataupun Najib sendiri ataupun ada permintaan daripada pihak lain yang mesti memenuhi kedua-dua kriteria, iaitu pesalah bersetuju dan juga pihak pengurusan penjara pun bersetuju. Mahkamah tak ambil tahu dah. Mahkamah tak ada dah nak ambil tahu nak letak di mana. Mahkamah dah bagi waran, iaitu Kajang. Okey. Suara putus-putus. Komen daripada TikTok
suara putus-putus. Komen dari Facebook, suara hilang ke? Jangan ulang-ulang bang, cakap terus je. Tak apa. Siapa yang suka dengar, dengar. Tak mau dengar sudah. Saya nak buat recap je bang. Kalau ada yang komen desak saya suruh buat dengan suruh sembang dengan cepat sikit. Siapa yang nak dengar, dengar lah. Biasanya live saya, siapa yang tahulah. Saya punya live saya memang suka bersembang. Bersembang dengan orang, bersembang dengan kawan-kawan saya yang masuk dalam live ni. Siapa yang tak mau dengar sudahlah, kan? Tak ada paksaan pun. Siapa suruh dengar? Saya buat recap. Bila saya buat recap, biasanya yang dengar ni ialah kawan-kawan kita. Kawan-kawan yang nak tahu cerita kan. Yang nak desak saya suruh jangan jangan sembang lama-lama lah kan. Jangan dengar lah. Senang je, very easy. Swipe. Slide. Kan? Senang je bang. Tak perlu nak pening-pening kepala, nak desak saya untuk nak cepatkan cerita. Tak payah bang, tak payah. Ini my life saya. Nak dengar, tak mau dengar sudah. Tak ada paksaan pun masuk kan. Okey. Sambung. Okey, cuma sekarang ni kedua-dua penjara, Kajang dan juga di Sungai Buloh bersedia. Kedua-duanya bersedia untuk menerima kemasukan Najib ni. Jadi saya merujuk kepada bahagian transport di Kajang. Setakat ini mereka belum menerima sebarang memo ataupun sebarang arahan untuk pindah. Dan mengikut kata mereka, agak mustahil pergerakan berlaku pada waktu malam. Saya terus bagi tahu pada kawan-kawan saya dekat Sungai Buloh, korang jangan tunggulah. Diorang nak tunggu bang. Diorang kata apa? Kami nak tunggu sampai malam. Nak tunggu sampai pukul 10 malam. Kod nanti kan tiba-tiba Najib tengah malam diorang keluarkan, hantar ke Sungai Buloh. Tak ada bang. Teruk sangat kes ni ke sampai kena sorok-sorok hantar. Allah Akbar. Tak ada bang. Malaysia tak sampai tahap macam dekat Las Vegas kot. Tak ada bang, insyaAllah. Setakat ni pemberontakan macam mana, orang marah macam mana sekalipun bang. Kes Anwar Ibrahim dulu bang, sampai perarakan reformasi tak ada, sampai orang nak pergi serang penjara, tak ada bang. Jangan risaulah, insyaAllah Malaysia masih aman. Malaysia masih lagi matang. Orang Malaysia masih lagi waras. Orang Malaysia ni masih lagi tidak hilang akal. Jadi dia takkan sampai ke tahap gitulah. Tak adanya sampai tengah-tengah malam sorok-sorok nak pindahkan dia daripada Kajang ke Sungai Buloh. Tak ada bang, tak ada. So tak ada pergerakan akan berlaku pada waktu malam. Tetapi pergerakan itu mungkin akan berlaku kerana potensi, malah mereka kata 80% kemungkinan Najib memang akan dihantar juga ke Sungai Buloh. 80% chances untuk dia dihantar ke Sungai Buloh. Okay. Ada beberapa faktor juga. Ramai tadi yang komen, adakah Najib diberi layanan mesra bila dia tak dihantar ke PLKN ataupun penjara satelit di Beranang tu. Korang kena faham, penjara satelit di Beranang tu ialah penjara asrama tau, yang tahap keselamatan dia agak kurang sesuai. Ini high profile high profile case. Jadi ada benda yang kita kena tengok secara lebih matang. Jangan terus nak mengecam. Saya kena off lampu ni. Dia rasa macam bahang lampu depan ni. Boleh ke? Saya off lampu ni sekejap. Dia macam bahang sangat. Okay, naik sikit dia punya ni. Sekarang baru nampak segar sikit. Tadi dia bahang lah bang. Tadi dia macam bahang. Dia macam tembak saya punya muka. Biarlah dia nampak tepi ni macam gelap-gelap sikit. So, okay, ada tadi yang komen, adakah Najib masih ada peluang? Sebenarnya, pasukan pembelaan belum berhenti. Mereka masih lagi meminta untuk selamatkan, tetapi dia bukan makan masa yang singkat lah. Dia bukan kata besok boleh keluar. Ada yang komen besok dah boleh keluar. Tak ada bang. Ada yang komen besok dah boleh keluar lah. Besok dah boleh dapat pengampunan diraja. Tak ada bang. Saya tak nampak sampai ke tahap begitulah. Saya nampak kalau pun pasukan pembelaan memohon semakan semula, dia akan makan masa yang panjang. Makan masa yang panjang dan bukan sehari dua. Dan Najib tetap akan berada di penjara sekurang-kurangnya makan masa yang panjang lah. Saya tak boleh nak ramalkan berapa lama. Tapi sekurang-kurangnya malah ada yang kata ada pakar
pakar perundangan mengatakan bahawa Najib masih ada peluang mendapat pengampunan diraja untuk membolehkan dia bertanding dalam PRU15. Saya tak rasa begitu kot. Tapi banyak faktor yang perlu diambil kira kerana kalau saya lah secara peribadi, tak kira lah saya ni orang Najib ke ataupun tidak ke, saya secara peribadi merasakan bahawa jika mahkamah telah membuat keputusannya bersalah, saya rasa janganlah terlampau cepat sangat untuk nak mengubah tindakan itu. Sama ada dengan pengampunan diraja ke, dengan apa ke. Saya rasa macam dia akan memberi kesan yang besar terhadap persepsi masyarakat terhadap sistem perundangan di Malaysia ataupun sistem keadilan di Malaysia. Saya tak rasa benda tu akan berlaku begitu cepat. Dan jika dia kata Najib masih lagi berpeluang untuk hadir ataupun untuk bertanding dalam PRU 15 dengan mendapat pengampunan diraja, saya rasa saya tak berapa nak bersetujulah benda tu diberi dengan masa yang cepat. Kan? Sebab dia akan menjatuhkan image. Sama ada image sistem perundangan, sistem keadilan, malah mungkin sistem diraja sendirilah. Kan? Anwar pun take time yang panjang tau nak dapat pengampunan. Persepsi kita lah sekarang ni. Sekarang ni kes Najib ni diperhati oleh dua side. Satu side yang nak sangat Najib bebas. Tadi dekat depan mahkamah bang, ya Allah Akbar. Ratusan ke, ribuan ke, ramai 10 biji bas yang datang. Menangis-nangis. Rakan media saya berebut-rebut nak dapatkan visual bila Najib keluar daripada court berjumpa dengan penyokong dia. Nangis-nangis, menjerit-jerit. Maksudnya ada one side, ada satu side yang memang dia orang nak sangat Najib ni bebas. Tapi ada satu side lagi yang memang tak nak. Yang memang dia orang nak keadilan ditegakkan dengan sewajarnya. Mereka nak sangat benda ni diadili dengan sewajarnya. Jadi kan, apa sahaja keputusan yang dibuat oleh hakim hari ini, Tun Tengku Maimun dan pasukan kehakimannya, saya kira kena dihormati dulu lah. Kena dihormati dulu buat masa ini. Jika nak diberi sebarang pengampunan diraja apa ke semua tu, jangan terlampau cepat lah. Nanti akan ada satu kelompok yang akan mempertikai dan juga yang akan hilang respect kepada sistem perundangan, sistem keadilan dan juga sistem diraja sendiri. Kan? Anwar tu pun makan masa tau. Makan masa juga nak dapat pengampunan diraja tu. Lama juga dia duduk dalam. Anwar lama. Sebenarnya tanpa sedar, adakah korang bersetuju dengan statement saya? Adakah korang bersetuju dengan statement saya yang pengampunan diraja ke ataupun apa semua pun bagilah masa. Jangan terlampau drastik, hari ni masuk, minggu depan dah lepas. Ataupun next month dah lepas. Ataupun lepas sebelum pilihan raya. Lagi orang marah bang kalau tiba-tiba nak PRU lepaskan ataupun dibebaskan dengan pengampunan diraja untuk bagi peluang untuk bertanding dalam PRU. Lagi orang marah. Credibility UMNO akan hilang, satu. Credibility institusi kehakiman akan hilang. Credibility institusi diraja pun akan hilang. Betul. Bagilah peluang untuk institusi kehakiman ni direspect. Kan? Sebab kalaupun ada peluang untuk diampunkan, sabar dulu bang. Jangan hilangkan respect. Dia sebab apa tahu? Kedua-dua side ni, side yang menyokong dan side yang membangkang sama ramai bang. Yang bukan membangkang, yang nak kes ini diadili dengan betul-betul, kan? So ramai bukan seorang-seorang, malah dalam BN pun ada. Bukan kata orang luar je, bukan kata pembangkang je, dalam BN pun ada yang nak kes ini diadili dengan sebaiknya. So ramai. Jangan hilangkan kepercayaan mereka. Okey? Ada yang kata adakah dia akan duduk seorang-seorang ataupun bercampur. Saya rasa korang pun tahu kot. Saya tak nak letak sebarang tanggapan.
Tapi saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dulu pun tak duduk ramai-ramai macam sel yang 30 orang, 40 orang tu. Tak ada kot. Tak ada kot. Apa pun keadaannya, dia tetap bekas Perdana Menteri. Saya rasa bangga dengan apa yang mahkamah buat. Dia tegas. Dia tegas. Dia tak bagi can dah. Engkau datanglah macam-macam pun, datanglah Tan Sri Syafiee ke, datanglah apa pun, dia tegas. No. Sedikit tabik jugalah kepada Ketua Hakim Negara ni. Tun Tengku Maimun ni. Dia tegas. Kan? Tapi dalam masa yang sama, saya amat-amat bangga dengan apa yang berlaku pada hari ni. Tetapi, yalah, bekas Perdana Menteri, bekas number one, adalah tak boleh tidak, kita tak boleh nak menafikan bahawa Najib juga ada jasanya. Tidak ada seorang pun Perdana Menteri dalam Malaysia ni yang tak pernah berjasa. Saya kenang semua, walaupun Tun M sekarang ni dah saya pun rasa macam kadang-kadang saya geram juga kan. Tapi dia seorang yang sangat pejuang yang hebat, seorang pemimpin yang memang hebat walaupun dia ada kuasa veto dia, walaupun dia agak diktatornya, walaupun dia kadang-kadang ramai orang yang marah, yang tak suka dengan dia, yang rasa dia terlampau kasar, yang bukan terlampau kasar, terlampau diktator lah. Tetapi jasa dia, kehebatan Tun M dalam membangunkan Malaysia, tak ada siapa yang boleh pertikaikan. Kan? Begitu juga dengan Pak Lah. Orang miskin di Sabah tentu kenang jasa Pak Lah. Orang miskin di Sabah. Siapa yang tinggal di kawasan, siapa yang tahu Pulau Banggi. Pulau Banggi ni ialah pulau termiskin di Malaysia. Pulau terbesar dan termiskin di Malaysia. For your information, Pulau Banggi ni ialah pulau terbesar dan termiskin di Malaysia. Betul? Siapa yang tahu, dia tahulah macam mana Pak Lah ni sebenarnya terus melihat senario itu, dan Pak Lah memberi pembangunan yang agak baik kepada mereka di Pulau Banggi. Jadi Pak Lah ada jasa dia. Tun Abdul Razak, bapa kepada Najib sendiri, ada jasa dia bang. Orang Sabah Sarawak, bang, kalau korang pergi Sarawak, saya ada buat, ya betul, di Kudat. Saya pergi Sarawak, saya pergi ke 8 etnik yang rare di Sarawak. Etnik, dengar nama ni bang. Dengar betul-betul bang, saya punya mic very clear ni bang. Dengar nama-nama etnik saya pergi di Sarawak ni bang. Dengar. Dan adakah korang pernah dengar nama-nama etnik ni bang? Rare gila bang. Yang pertama, etnik Kejaman. Kejaman. Lahanan, Sekapan, Sihan, Ukit, Emban. Pernah dengar ke bang? Pernah dengar ke? Kejaman, Lahanan, Sekapan, Sihan, Emban. Banyak lagi. Bila saya jumpa mereka, tanya mereka, siapakah pemimpin yang paling mereka suka dan mereka ingat sampai sekarang? Mereka menyebut nama Tun Abdul Razak. Walaupun Tun Abdul Razak ni bukan orang Sarawak pun, tapi jasa dia kepada orang Sarawak tu hebat. Orang Sarawak memang dikenang jasa Tun Abdul Razak. And then Abah Muhyiddin Yassin pun ada jasanya. Kita pernah mengangkat sebagai wira kita, kita pernah sayang dia sebelum ni. Tunku Abdul Rahman ada jasa dia. So semua Perdana Menteri ada jasa dia. Kan? Saya bukan nak bela Najib Bukan nak bela Najib. Bagi saya semua Perdana Menteri pernah ada jasanya kepada kita. So kes ini agak high profile dan Najib telah pun dipenjarakan, tapi jasa dia sebagai Perdana Menteri sebelum ini tetap ada, kan? Benda yang betul-betul lah, yang tak betul lah, kan? Yang kau buat salah lah, kan? Sebenarnya korang pun kena sedar tau, dalam hari ni sebenarnya beberapa pimpinan ataupun beberapa orang-orang politik selain Perdana Najib juga sedang berdepan dengan kes mereka, dan semuanya melibatkan penolakan hakim terhadap hujah pembelaan. Mungkin korang tak perasan tau. Hari ni Syed Saddiq juga
hujah pembelaan mereka, hujah pembelaan dia ditolak. Hujah pembelaan Syed Saddiq ditolak hari ni. Ahmad Zahid, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi juga, hujah pembelaan dia ditolak. So hari ni sebenarnya bukan sekadar Najib tau. Sebenarnya dua lagi pimpinan ataupun dua lagi ahli politik juga sedang berdepan yang situasi yang sama, iaitu hujah pembelaan mereka ditolak. Syed Saddiq dan juga Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. So mungkin ada next. Mungkin ada next. Entah. Mungkin ada next. Tak tahu. Mungkin ada next, tak sure. Mungkin ada next. Kan? Syed Saddiq on the way. Okay. Mungkin ada next, tak tahulah. Kita tunggu dah lihat. Okay. Tuan-tuan, saya tak pergi hari ni. Saya tentu korang ramai yang mungkin yang kenal saya kenal lah. Yang tak kenal tak kenal lah. Siapa yang kenal lah. Ramai yang tahu saya ni wartawan. Ramai yang tahu, ramai juga yang tak tahu. Ramai yang kata saya ni ialah full timer pencerita studio. Saya ialah seorang full timer yang memang buat konten untuk TikTok, untuk Facebook. Saya sebagai seorang wartawan. Tuan-tuan, saya tak pernah, saya menolak untuk buat live depan mahkamah hari ni. Malah dah 2-3 kes sebelum ni saya menolak. Saya tak nak berdiri depan buat live untuk Berita Harian ke, untuk Harian Metro ke, untuk Straits Times ke, saya menolak. Saya menolak sepenuhnya untuk menjadi stand-upper, wartawan ataupun buat live di depan mahkamah. Kenapa? Inilah dia yang saya nak kita faham dalam live ni. Kebetulan tengah ramai ni, 3,000 orang sedang menonton di TikTok. Saya tak nampak berapa orang di Facebook. Boleh siapa komen di Facebook berapa sekarang ni view? Saya tak nampak view di Facebook. Saya cuma nampak view di TikTok. Almost 3,000 orang sedang menonton. Tapi dekat Facebook saya tak sure berapa ramai. Baik. Kenapa ya? Yes, Bandi Sani gagap. Saya seorang yang amat gagap. So, saya baca komen-komen orang dekat TikTok Harian Metro, TikTok Berita Harian. Dia kata apa kan? Abang ni pencerita TV lah ni. Azrul Afandi Sobri lah ni. Kalau dia buat voice over kan, laju nak pergi mana? Nak kejar apa ni? Kau nak kejar apa bang? Baca berita, baca voice over macam tak apa-apa kan. Kelang kabut baca. Baca macam rappers. Kan. 5 lebih 535 ramai. Baca macam rappers. Tentu korang pernah dengar kan? Pernah dengar suara saya dekat voice over. Itulah dia bang. Gagap ke gugup? Dua tu beza. HM, saya memang gagap. Saya bukan gugup. Saya memang gagap. Saya pernah siapa yang kenal saya tahu. Siapa yang dah pernah follow saya daripada zaman awal dekat Facebook, diorang tahu. Siapa yang dah selalu tengok live saya, diorang tahu. Saya pernah dirujuk ke SUKM. Mereka rujuk saya ke SUKM untuk mendapatkan rawatan pertuturan di SUKM. Kan saya memang ada masalah gagap yang agak kritikal. Time tu. Yes, time tu. Jadi sebenarnya, okey, ni selingan bang, selingan. Sekarang saya sambung balik cerita pasal kes Najib ni kan. Selingan. Jadi bila orang hentam saya dekat dalam TikTok, dia kata apalah brother ni baca voice over macam nak kejar apa, baca punya laju kan. So saya nak beritahu kepada korang semua, saya tak rasa kecil hati pun. Sebab saya tahu memang saya tak pernah bela diri. Sebab saya tahu saya memang ada masalah gagap. Saya tahu saya memang gagal. Saya memang gagal. Saya memang gagal membaca dengan baik. Tapi dalam masa yang sama, kelebihan saya ialah begini. Bercakap, bersembang, saya okey. Tapi bila saya nak bercakap, baca skrip untuk voice over, saya fail. So kebetulan ramai orang tengah menonton, saya nak buat penjelasan bagi korang dengar kenapakah saya punya voice over laju gila. Saya minta kat bos saya, bos, saya tak nak baca voice over. Saya tak nak, aku tak nak bos, jangan suruh aku baca voice over. Dia kata apa, tak boleh Azrul, sebab memang tak ada orang lain dah dekat dalam Harian Metro ataupun Berita Harian yang tukang baca voice over ni, yang merangkap producer, merangkap wartawan ni, hanya ada dua orang je. Saya dengan Asrizal Aris. Tadi baru interview seorang. Lepas ni akan jadi 3 orang. 3 orang je bang. 3 orang je. Pagi seorang, petang seorang. Jadi nak tak nak kena baca.
Saya tahu saya punya bacaan saya tak bagus, gagap, tapi saya kena buat juga kerja tu. Itu kelemahan saya. Tapi kelebihan saya ialah inilah kelebihan saya. Bercakap, buat konten, saya boleh. Tak ada skrip, saya boleh. Kan? So, bila saya nak depan mahkamah, nak baca fakta, saya akan jadi macam fail. Itu kelemahan saya. Saya kena mengaku tu bang. Saya kena mengaku semengaku-mengakunya bang. Semengaku-mengaku-mengakunya. So, laju je abang cakap. Kan ramai ada yang komen. Laju je abang cakap. Tak dengar apa dia punya gagap. Kalau korang datang depan saya, sembang saya lama-lama, korang akan nampak, betul lah gagap. Betul lah gagap. Memang gagap teruk. Cuma saya dah mula pandai mengawal dia. Tapi bila nak buat intonasi untuk voice over, saya tak boleh. I cannot. Sorry. Bagi mereka yang pernah dengar saya punya abang cuba baca skrip contoh artikel ke. Ada orang minta ni. Nampak gagap tu, nampak MKA. Okey. Ada orang minta abang turun baca skrip. Okey, tengok saya baca satu skrip berita ni kat sini kat phone saya. Dengar. Saya try baca satu skrip berita. Memang gagap. Memang tak boleh. Tambah sekarang ni dah mula stuck sebab saya bercakap lama kan. Saya buka one script. Saya kena baca very apa orang panggil? Very step by step. Okay, dengar. Barisan kepimpinan UMNO termasuklah dalam... nampak? Sangkut. Sangkut. Okay. Keadaan di luar penjara Sungai Buloh di sini dipenuhi wakil media yang menunggu ketibaan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak meskipun hujan rejai. Lebih 50 wakil media berkumpul di hadapan penjara. Namun difahamkan Najib akan dibawa ke penjara satelit di Kajang buat sementara waktu sebelum dibawa ke penjara Sungai Buloh. Selain wakil media, orang ramai turut berhenti di bahu jalan bagi melihat suasana secara lebih dekat. Terdahulu Mahkamah Persekutuan nampak stuck. Terdahulu Mahkamah Persekutuan Putrajaya hari ini nampak stuck lagi. Terdahulu Mahkamah Persekutuan tak boleh. Terdahulu Mahkamah Persekutuan Putrajaya hari ini mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda. Nampak? Dia masih lagi sangkut-sangkut. Kenapa saya kata saya tak boleh baca skrip? Kenapa? Sebab skrip ni bang tak boleh diubah. Saya punya style, bila saya sembang dengan orang, bila ada perkataan yang saya rasa macam saya sangkut, saya akan tukar ke benda lain yang saya rasa boleh sebut. Tapi bila ada skrip, tak boleh tukar. Dia kena follow one to one. Dia kena follow 100%. Itu yang lecehnya bang. Itu yang bila saya baca skrip, dia hancur. Saya tak boleh tukar. Saya kena follow 100% skrip tu. Itu masalah dia. Kalau saya bercakap tanpa skrip, okey bang. Saya rasa macam sangkut, saya akan tukar. Tukar the words. Kan? Tak apa bang, jangan terlalu memandang kelemahan. Banyak juga kelebihan abang. That's why saya sentiasa positif. Saya dikecam, dihina, dikutuk, dikeji oleh ramai orang dalam TikTok Harian Metro. Dia kata apa? Brother ni memang ke laut lah. Dia baca tak apa-apa semua kan. Tak apalah. Saya diam. Saya tak pernah nak bela diri. Kerana saya tahu memang kelemahan saya. Kelemahan saya ialah membaca skrip. Jangan bagi saya skrip. That's why saya boleh buat live 1 jam tanpa henti dalam PRN Sabah. Bang, PRN Sabah. 1 hour non-stop saya sembang pasal PRN. Sembang. Bam. Itu makanan aku bang. Sebab no skrip. Aku bantai je bang. No skrip, aku bantai je. Tapi once kau bagi aku skrip, dapat skrip macam tadi kan, mampus. Macam ni, dapat skrip, mampus. Kena pula ada KKK, Kementerian Komunikasi dan Multimedia atau KCOM, sedang menilai kerangka perundangan membabitkan jenayah penipuan dalam talian atau skema yang diguna pakai ketika ini dalam usaha membendung jenayah berkenaan yang kian berleluasa. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, masalah keselamatan cyber atau cyber security terutama membabitkan perlakuan jenayah dalam talian seperti godam atau hacking, penipuan atau scam dan kegiatan buli cyber memerlukan kepada tindakan yang lebih tegas. Katanya, beliau membuat keputusan untuk memanggil semua ahli lembaga daripada 4 agensi yang berkaitan dalam minggu hadapan untuk menemui dan bercakap sendiri dengan ahli lembaga Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau SKMM, Pembangunan Ekonomi Digital Malaysia atau MDEC, Cyber Security Malaysia atau CSM dan Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian Kompleks Jabatan Penyiaran Negeri Perlis yang diberi nama sebagai Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra hari ini. Nampak? Laju kan?
Laju kan? Okey lah. Okey. Sementara korang tengah tengok ni bang, saya selit sekejap. Izinkan saya selit sekejap. 1,600 orang di TikTok. Berapa sekarang view dekat Facebook kawan-kawan? Tolong share, tolong inform saya. Berapa view di Facebook sekarang? Saya tak nampak lah view. Kena buka sini kot. Kena buka dekat komputer kot. Oh, 300 lebih dekat Facebook. Baik. Izinkan saya sekejap. Mereka di TikTok. Facebook tak ada benda ni bang. TikTok je ada. Okey. Hari ni buat pertama kalinya. Hari ni bang. Buat pertama kalinya. Hari ni. First time. Ya. Hari ni first time. Sebelum ni tak pernah lagi. Sebelum ni cuma kita tunjuk je. So hari ni dalam basket saya dah ada produk ni. Gitu care. Gitu care ni bang. Gitu care ni. Nampak ah? Untuk apa eh? Untuk apa eh? Untuk apa eh? Nah tu, gitu care. Untuk apa eh? Gitu care ni. Dia datang dengan dua eh. Sekejap eh. Ini memang brand saya sendiri. Memang my own brand. Gitu care relief. My own brand. Dalam ni dia ada 2 botol. 2 botol. Nampak ah? 2 botol. 1, 2. Dia bagi 2. Dia bagi 2 botol bang. 2 botol. Untuk apa benda ni bang? Saya fully recommend. Saya kata setiap orang kena ada satu dalam beg dia. Wajib kena ada. Wajib kena ada. Sebab apa ya? Sebab apa ya? Tengok ah. Tengok ah. Tengok bang. Tengok ni bang. Pakai cuma sedikit. Picit di tangan. Oh dia habis. Dah habis. Dah pakai habis. Duduk kat meja pakai habis. Duduk kat meja pakai hari-hari kan. Okey. Nampak? Kat tangan sikit. Nampak? Hanya sekadar 1 pump aja bang. Cukup 1 pump. Cukup 1 pump. Lepas tu ambil sikit bang. Ambil sikit je. Sapu di hidung. Sapu di kepala sikit. 1 pump je bang. Dan sapu di belakang. Automatik bang. Segar bugar. Sedap. Bau dia confirm. Saya janji ke orang. Confirm sedap. Wangi. Bukan bau macam minyak angin tu bang. Wangi. Lega. Lega bang. Dan tidak berminyak. Tak melekit. Terus pegang phone. Nothing. Phone tak ada kesan minyak. Tak berminyak. Terus hilang dia punya melekit. Tak melekit. Gila bang. Lillahi ta'ala bang. Sungguh bang. Segar bang. Segar. So benda ni dia berangin yang dia bukan berangin panas, dia berangin sedap bang. So benda ni live saya minggu lepas saya dah tunjuk, tapi saya tak buka lagi dekat saya punya basket. Malam ni first time saya buka di basket saya. Hari ni first time saya buka di basket saya dan sudah ada dalam saya punya basket. So kalau ada orang yang nak beli, tekan sekarang dekat basket. Nak beli macam mana bos? Penjejak badai. Buka TikTok sekarang. Tengok live saya. Penjejak badai. Live di TikTok ada button apa panggil? Button market tu. Ada button kuning tu. Dia macam minyak angin juga ke bang? Tak. Dia sebenarnya bukan sekadar minyak angin tau. Kalau minyak angin hanya untuk sini kan. Sini segar tau. Dia juga boleh pakai dekat bau. Kalau lenguh-lenguh kan. Lenguh sapu kat bau. Lenguh-lenguh belakang. Perut kembung boleh. Dia panggil relief oil. Bukan relief oil. Relief cream. Apa saja bang. Dekat perut. Dekat belakang leher. Dekat semua tempat. Saya hari tu saya sakit apa namanya? Gigi. Saya rasa macam sakit gigi. TikTok Amirul Azim TikTok. Sakit gigi kan. Saya letak sikit macam ni kan. Sikit bang. Tak banyak, sikit je. Sapu kat luar ni. Dia punya lega tu bang kalau migraine kan. Kalau migraine dia punya lega. Saya akan ready minyak ni setiap masa dalam beg saya. Every time saya letak dalam beg saya. Saya ready je. Nampak? Bang, teruskan cerita. Bukan. Ni, dengar dulu bang. Ada yang komen, bang, teruskan cerita. Bukan tak mau teruskan. Sedap je. Baru dia. Dia takkan mengganggu orang sebelah.
Kalau pakai minyak angin, orang sebelah akan terganggu dengan bau busuk dia. Ni tak bang. Bau wangi. Kita pun segar. Saya memang standby dalam saya punya kereta. Standby dalam saya punya kereta. Pergi mana? Mengantuk. Lega bang. Dua botol dalam sekotak bang. Hanya RM35 je bang. Murah gila. RM35. Tapi saya tak tahu kalau sekarang beli kat TikTok ada promosi. Free post confirm. Beli di TikTok 100 untung. Kalau beli kat TikTok ada free post. Betul bang. Beli di TikTok ada free post. Tadi ada yang komen. Bang, sambung cerita bang. Janganlah duk cerita pasal minyak. Saya dah pernah kena bang. Saya buat live, tak cerita langsung pasal barang saya. Saya letak basket bawah. Macam ni kan, saya letak basket bawah. Saya tak cerita. Saya cuma sembang hal lain. Saya jual topi ni. Tapi saya tak cerita pasal topi. Saya letak basket. Habis live bang, saya kena warning. Dapat memo warning. Dia kata apa? Produk saya tak ada kena-mengena dengan live saya. Saya langsung tak cerita langsung pasal, tak ada langsung introduction ke, tak ada langsung promotion ke. Saya langsung tak ada kena-mengena dengan produk dalam live saya. So saya kena warning 2 kali dia bang. That's why kali ni saya kena juga cerita sikit produk ni. Tak apa, saya bukan nak paksa korang beli, tapi saya percaya kalau korang depan mata saya, lillahi ta'ala bang, tak bohong korang. Semua orang saya letak jimat. Saya jumpa orang kan, baru ni saya jumpa Putra. Saya letak macam ni kan, saya picit tangan dia sikit je. Dia terus kata nak beli bang. Sebab dia sedap, wangi, nampak? Tambah pula saya suka main ni. Saya suka main macam ni. Kena spot check. Tu saya pelik. Saya kena warning. Saya tak suka sebenarnya buat live bercerita pasal produk. Saya tak suka. Tapi kalau nak letak basket, kena cerita sikit-sikit. Bang, saya jamin siapa yang beli dia puas hati. Berangin ke? Berangin yang sedap, bukan berangin panas. Dia segar, segar saja. Macam nak pergi lagi bang. Ada jual tak nyata cikgu? Memang saya jual pun. Topi ada stok tak? Berapa tu tuan? Topi ni harga dia RM85 bang. Syed Hussein RM85 topi Al-Qiyam ni. Dah beli bang, terbaik Putra. Putra tolong komen. Putra dah pernah rasa. Saya dah pernah picit ke tangan Putra. Try Putra komen. Saya puas hati masa abang bagi try itu. Nampak ni. Korang baca komen Putra. Korang scroll balik. Putra kata apa? Saya puas hati masa abang bagi try hari itu. Ramai yang try, dia nak. Dia memang nak. Siapa yang try, dia memang nak. Dan korang kena cepat sebab masalahnya, lillahi ta'ala lagi bang. Bukan nak bohong ni bang. Setahun R&D. Nak keluar produk ni bang, setahun R&D. Saya reject. Mula-mula dia buat, saya reject sebab bau dia tak sedap. Kali kedua dia buat, saya reject sebab panas sangat. Tak nak. Kali ketiga dia buat, saya reject sebab kesan dia tak berapa sangat tau. Macam tak berapa nak rasa. Ada kelulusan GMP belakang. Ada GMP belakang. Bukan main-main ada GMP. Nampak? Ngantuk boleh segar pun. Nampak apa kata Putra. Dia dah try dah. Kali keempat, baru saya luluskan. Bila saya rasa macam, okay, bau dia wangi. Dia punya feel dia sedap. Dia tak ada, jangan risau. Tak ada sampai ke tahap korang makan ni, korang jadi food poisoning. Jangan makan, tak boleh makan. Kalau korang guna ni kena food poisoning, tak ada bang. Apa kandungan dalam tu? Banyak kandungan dia. Nak baca ke? Aqua, mentol, glycerin. Banyak dia bang. Jenuh nak baca ni bang. Banyak. Banyak sangat. Banyak sangat bang. Dia punya kandungan dia. Nampak? Tak nampak dah. Tu. Penuh kandungan dia. Jenuh nak baca bang. Kan? Saya recommend. Korang try. RM35 je bang. TikTok nama apa cikgu? Pencerita TV. Oshkosh. Type je Pencerita TV. Di TikTok. Pencerita TV. Type je Pencerita TV. Bukan perfume. Gitu ke? Takut high je. Tak, bukan high. Dia sedap. Saya tak pernah tinggal minyak ni bang dalam beg saya. Mesti ada. Tanya Putra. Always. Driving mengantuk je, tembak. Driving ngantuk je, tembak. Ngantuk je, tembak. Malam ni saya perlukan lebih kurang 30 orang. Ramai dah tekan. Jadi ejen boleh. Budak baik. Nak jadi ejen boleh. Kita ada percentage yang tinggi untuk ejen. Betul. Untuk ejen ada percentage yang tinggi juga. Ejen dapat untung. Barang ni saya jual murah. RM35 dapat 2 tau. Bukan 1. Dalam ni ada 2. RM35 nampak. Apa kata Putra? Saya sahkan.
Lain macam dengan Abang Hidu. Ex penghidu gam. Betul. Zaman sekolah. Bukan minyak angin dia bukan minyak angin. Dia dipanggil relief cream. Okey bang. Saya perlukan malam ni 30 orang yang beli. Ngapa tak boleh payment bang? Boleh. Ada siapa yang dah try buat payment boleh kan? Siapa yang dah try nak jadi agent macam mana? PM tepi. Saya ada dekat saya punya profile, ada link di bio, tekan link di bio, boleh PM tepi, boleh sembang tepi. Boleh sembang tepi. Malam ni saya perlukan 30 orang yang beli. Yang beli, yang tekan dan bayar. Sebab saya nak permulaan. Hari ni first time saya promote barang ni dalam live saya. Dan hari ni first time kita buka dia punya link dekat TikTok Shop. Beli kat sini tak boleh ke Cik Wan? Sebab kita tak ada link dekat dalam Facebook. Kita buat link dekat TikTok. Sebab kita pakai TikTok Shop. Kita tak ada dekat Shopee, tak ada dekat tempat lain. Hanya dekat TikTok Shop. Dan kita mungkin insya-Allah hujung bulan 10 kita akan, ini tak bohong betul ni bang, hujung bulan 10 kita akan buat lucky draw. Siapa yang beli hari ni, nama korang ada dalam sistem. Hujung bulan 10 kita akan buat lucky draw. Lepas tu 3 pemenang akan dapat phone. Tak boleh payment. Ada yang dah buat payment boleh ke? Tak boleh beli bang, dah habis. Takkan dah habis. Mustahil dah habis. Saya cek jap. Mustahil dah habis. Ada, baru beli 20 orang je, nampak. Tipu dah habis. Baru 20 orang je yang bayar. Ada lagi 480. Ada lagi 480. Banyak lagi. Tipu je tak boleh bayar kan. Hujung bulan 10, yang dah buat pembelian bermula hari ni, berpeluang untuk dapat lucky draw. Ada 3 orang akan dapat. Ada 3 orang akan dapat apa? Akan dapat apa nama tu? Handphone. This product cannot deliver to your region bang. Kenapa Bang, sama cerita bang Najib. Okay, alright. Nak juga cerita hal Najib kan. Okay, baik. Tapi sebenarnya hari ni saya laporan berita hari ni. Sana sini memang tak ada berita lain hari ni. Malah saya hari ni, Allah Akbar, penat. Daripada pagi membawa sampai ke malam. Saya diminta untuk fokus tag number phone tuan dekat order. Tag saya diminta untuk fokus kepada kes Najib ni daripada awal pagi bangun tidur sampailah ke malam ni. Sampailah ke sebelum saya buat live ni. Sebab kes ni bang, sebenarnya kes ni dia agak panjang. Kalau kita rujuk balik dekat saya tengah buka live di Facebook. Saya ada subtitle lain macam hebat Facebook. Okey bang, sambung balik bang. Kes ni bang sebenarnya dia agak panjang. Dia agak memakan masa yang panjang. Saya baca sekali lalu bang, before saya tamatkan live ni Saya baca sekali lalu dengar. 3 Julai 2018. Okey. 3 Julai 2018 Najib ditahan oleh pasukan petugas 1MDB di kediamannya di Jalan Langgak, Duta. 3 Julai bang. 3 Julai 2018. 4 Julai dia didakwa di Mahkamah Session dengan 3 tuduhan pecah amanah dan 1 tuduhan menyalahgunakan kuasa. Dana RM42 juta. SRC International Sdn Bhd. 8 Julai dia didakwa pula di Mahkamah Session dengan 3 tuduhan pengubahan wang haram. Okey. 10 Ogos Mahkamah Tinggi menetapkan 33 hari untuk perbicaraan. 13 Disember, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Najib untuk mendapatkan perintah larangan supaya media dan orang awam tak membicarakan mengenai merit kesnya. Najib pernah minta supaya media stop, jangan cerita bab dia, jangan sembang bab dia. Pernah, memang saya sendiri sahkan. Kami pun geram juga kan. Tiba-tiba dia minta media stop, jangan sembang hal aku. Media mana boleh stop sembang hal tu? Kan? Tapi saya setuju, media tak boleh stop sembang hal tu. Tapi saya setuju jika media stop sembang pasal usahawan kosmetik yang gedik tu. Kan? Media tak boleh stop cerita pasal kes Najib. Tetapi saya bersetuju jika media stop bercerita pasal usahawan kosmetik yang gedik tu bang.
Makin sakit hati pula aku bila tengok dia dah claim dia artis nombor 1. Aku pun menyesal buat ulasan pasal dia sebelum ni. Rupanya memang dia nak macam tu. Memang dia nak orang bercakap buruk-buruk pasal dia. Memang dia nak. Memang dia suka sangat. Media ni pun satu hal yang korang pun dah tahu Mamat tu psycho. Mamat tu memang nakkan perhatian. Mamat tu memang nakkan liputan. Korang pergi gedik-gedik, pergi cover juga buat apa? Patutlah kuat. Aku dah pergi naik sampai volume tu sampai tengah. Saya punya ni. Patut dia kuat. Korang dengar saya punya suara macam kuat sangat ke? Saya nampak maksimum tu saya punya volume. Pecah tak suara saya, bang? Suara pecah tak? Saya nampak dia macam maksimum. Pecah kan? Saya baru perasan. Bila pusing je kan, saya nampak lah maksimum volume dia. Buzzing. Turun sikit. Iya ke macam ni? Entah. Yalah. Turun sini lah patutnya. Yalah. Kenapa aku turun sebelum ni? Yalah. Bunyi cikit-cikit macam channel radio tak berapa okey. Okey, sambung. Okey, so Najib pernah minta supaya media ada noise bising kalau pakai headphone. Sekarang okey sekarang? Kena turun sikit lagi. Oh iya ke? Ada yang kata kalau saya turun volume pula tak clear. Okey bang. Okey, and then pada 10 Ogos Mahkamah, and then pada 11 Februari 2019 Mahkamah Rayuan membenarkan Najib untuk menangguh pembicaraan. So sebenarnya pada 11 Februari lagi 2019 lagi Mahkamah Rayuan pernah benarkan Najib untuk tangguhkan perbicaraan. Sebenarnya penangguhan perbicaraan kes Najib ni dah berlaku banyak kali sangat. Memang kerap sangat. Jadi that's why saya kira saya pun bersetujulah dengan tindakan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan hari ini untuk tidak beri penangguhan lagi. Diorang minta tangguh besok lah, tangguh minggu depan lah. Malah tadi last permintaan daripada Najib untuk tangguh 3 bulan. Tadilah. Off phantom power. Tak payahlah kot. Mana boleh off. Mic ni memang kena pakai phantom power. Mic ni mesti pakai phantom power. Last dia minta untuk ni mic dynamic. Ayolah mic dynamic tapi dia kena pakai phantom power. Last permintaan dia untuk tangguh 3 bulan. Lama sangat bang 3 bulan. Sedangkan kes ni dah pun ditangguh-tangguh lama sangat. So hakim dah anggap saya respect lah dengan hakim tadi bang. Dia tegas gila tau. Dia kata ini mahkamah ni bukan sarkas. Terbaiklah ayat dia bang. Mahkamah bukan sarkas. Mahkamah ni bukan sarkas. Betul lah. Takkan kau tahu bang, dari situlah bisnes atau produk dia dapat brand awareness. Itu tadi pasal apa? Saya HM baru komen, saya baru baca komen dia. Dia baru komen pasal yang public usahawan kosmetik yang gedik-gedik tu kan. Dia baru naik komen dia. Saya kan dia komen pasal Najib. Saya pelik apa ke benda pula brand awareness? Apa kena benda Najib dengan brand awareness kan? Okey. So maksudnya 11 November lagi dia dah pernah 11 Februari 2019 dah pernah minta penangguhan sebenarnya. And then bila lagi dia minta penangguhan melapangkan 7 Disember 2021 Mahkamah Rayuan menolak permohonan Najib untuk menangguhkan keputusan rayuan ke atas alasan beliau dah peguam kontak rapat dan tolak permohonan memasukkan alasan COVID-19 pada Disember 2021.
So banyak kali. Kalau tengok dari segi kronologi ni kan, panjang bang. Daripada awal panjang bang. Panjang ceritanya. Cukup panjang ceritanya. Panjang. Kenapa tak sebut je nama dia? Okey. Untuk kes Najib, suggest bro guna Rodecaster Pro 2. Tuan Jejak Badai. Memang saya pakai sekarang ni Rodecaster Pro 2. Memang saya pakai sekarang ni Rodecaster Pro 2. Baik. Tadi ada yang komen kenapa tak sebut je nama dia, nama usahawan kosmetik tu kan. Okey. Najib punya nama saya berani sebut sebab memang dah terbukti bersalah. Dia boleh dah memang okey, dalam etika kewartawanan ada benda yang kita kena hati-hati dalam menyebut. Kerana jika sebut sesuatu yang boleh berunsur fitnah, potensi besar untuk disaman tu besar bang. Potensi untuk disaman tu besar. Tetapi jika sebut sesuatu yang memang dah didakwa, dah memang telah pun disabit hukum salahnya, kita boleh sebut nama dia. Tak ada masalah. Nak sebut nama ke, nak tunjuk muka ke, boleh, tak ada masalah. Kerana ia memang terbukti telah pun disabitkan kesalahan. So dalam hal ini, saya bebas menyebut nama Najib, bebas menyebut nama bekas Perdana Menteri, boleh. Sebab dia memang dah sabit kesalahan, memang dah terbukti bersalah. Tak ada isu dah. Bukan fitnah, bukan dakwa. Memang terbukti bersalah. Tetapi kalau nak sebut nama usahawan kosmetik tu, sebab dia berbentuk sentimen. So peluang untuk saya disaman tu agak cerah. Kan? Dia boleh kata saman fitnah, saman malu, kan? Jangan bang, jangan buat gila. Orang macam saya dalam bidang kewartawanan, saya ni tak popular. Saya ni tak popular. Tetapi saya dikenali sebagai seorang wartawan. Wartawan ni memang orang akan cari pasal dengan dia. Memang orang akan cari silap dia. Memang orang akan cari kat mana silap dia, pam saman. Memang saya penyakit bang. Korang mungkin dia orang tak nampak. Kalau korang sebut apa-apa, dia orang mungkin lantak pi lah. Sebab korang lah. Saya ni wartawan. Wartawan ni bang, jangan buat salah. Jangan buat pasal bang. Naya bang. Kau fitnah orang, kau sakit bang. Kerih banyak belakang tu. Banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bilah. 17 bilah. Okey bang, saya rasa saya dah live lebih kurang berapa lama? Sejam 17 saat. Cukup. Enough is enough. Abang Azrul korang ni tak suka live lama-lama. Jual satu keris bang, insyaAllah. Kalau ada rezeki korang, insyaAllah. Bukan soal tak ada follower Jejak Badai. Bukan soal tak ada follower. Soalnya wartawan, ada wartawan yang memang tak ada follower pun, tapi bahaya. Wartawan ni memang diorang cari salah. Sebab senang. Diorang tahu kalau diorang saman wartawan tu kan, dia akan berkait dengan company-nya, dengan bosnya. Banyak bang, banyak. So saya, kamera apa abang pakai? Saya pakai Sony A7 Mark IV. Patutlah berita tak sebut nama-nama artis. Tahu pun kan. Kita cuma sebut artis dandut popular. Tak sebut nama dia. Bahaya bang. Bahaya. Wartawan ni dia boleh menjatuhkan orang, dan silap pula boleh menjatuhkan diri sendiri. That's why bila orang kata wartawan ni dia suka fitnah orang. Wartawan ni dia suka tabur fitnah. Wartawan ni suka buat propaganda. Sebenarnya korang silap tau. Wartawan lah paling berhati-hati dalam nak melaporkan bahan-bahan berita. Sebab salah lapor memang cari penyakit bang. Saman bukan RM200 bang. Saman juta. Pernah utusan Malaysia dulu bang, kalah saman RM3 juta bang. Naya nak bayar bang. Mampu nak bayar. Kan? Mampu bang nak bayar. Jenuh nak bayar bang. Sama macam kes ramai orang kita kan. Sembrono bang, sembrono. Dia tak tahu cerita. Budak ada kes apa nama sumbang mahram. Sumbang mahram. Kau tahu tak, dalam etika kewartawanan, sumbang mahram ni bang, salah ke tak salah ke, didakwa ke, dah sabit kesalahan sekalipun, tak boleh sebut, tak boleh ambil gambar pelaku tu bang. Pelaku tau, bukan budak tu bang, pelaku. Sumbang mahram ni pelaku tu pun tak boleh ambil gambar dia.
Kenapa? Sebab bila Sumang Mahram ni korang ambil gambar dia, ambil gambar pelaku tu kan, maka orang kenal siapa anak dia yang kena rogol tu dengan bapak dia. So untuk menjaga sensitiviti supaya anak dia ni bang tidak mendapat nama buruk. So media diminta untuk merahsiakan, jangan sebut nama. Cuma sebut seorang lelaki didakwa ataupun seorang ustaz. Sampai ke tahap tu bang kita orang ni diajar. Nampak tak? Siapa kata wartawan ni dia sembrono? Wartawan ada etika dia bang. Wartawan ada etika je bang. Tak boleh sembrono je bang. Tak boleh. Jangan buat gila bang. Sekali kita orang pergi cerita Amir bin Halim didapati bersalah merogol anaknya berusia 13 tahun sebanyak 8 kali. Orang terus dapat tahu, Amir ni anak dia sekolah kebangsaan tu. Anak dia akan nama buruk. Anak dia akan dipandang sebagai pernah dirogol dan dia akan jadi macam tekanan emosi sampai bila-bila bang. Nampak tak? Siapa kata wartawan ni dia tidak jaga etika dia? Jaga sebenarnya bang. Memang cukup berjaga-jaga. Okey bang, saya rasa saya minta diri bang. Bagi mereka yang mungkin nak beli tadi nak beli yang oil tu, boleh. Siapa nak beli topi pun boleh. Saya tukar pin Topi ni pun saya tukar pin. Sekarang saya pin topi. Saya review sekali topi. Sekarang saya tengah pin topi review sekali. Bang, smart bang. Menyerlah dia punya sulaman dia bang. Halus dia sulaman dia. Halus dia. Halus dia bang. Tebal dan halus. Color silver shining. Smart bang, smart. Tapi lagi smart yang ini bang. Lagi smart yang ini bang. Ni bang. Dia punya batu dia bang. Gila bang. Topi berapa RM? RM85. Kalau beli dekat TikTok Shop tak tahu. Mungkin dapat diskaun kot. Diorang kata kalau untuk yang first time beli TikTok Shop, kalau yang first time beli harga dia dapat RM75 kot kalau yang first time beli. Pergi tengok TikTok Shop. Cincin tak jual. Topi ni siapa yang beli dekat TikTok Shop mungkin dapat diskaun kot. Saya jual RM85. RM85 kos post RM10 dah jadi RM95 kan. Beli di TikTok dapat lebih murah kot. Ataupun kalau dapat harga yang sama pun post free. Untung bang. Kalau beli kat saya RM95 sampai post. Kalau beli dekat TikTok gila murah. Dia bagi diskaun lagi, dia bagi pula kos post percuma. So siapa yang saya jamin korang. Janji korang bang. Kalau korang kata tak sedap, pulang balik. Kalau korang pakai topi ni korang rasa macam tak selesa, sakit kepala kan, pulang balik bang. Saya akan ambil balik. Betul. Saya jamin korang pakai memang sangat selesa. Jamin korang. Siapa yang dah beli korang tahulah. Saya dah tinggalkan semua jenama dah. Bukan sebab nak angkat jenama sendiri, tapi realitinya bang. Realitinya. Saya dah tak pakai semua brand lain sebab pakai topi ni memang selesa gila. Pakai seharian pun tak ada masalah bagi saya. Ada beberapa brand saya pakai, dia jadi macam melekat kat sini. Pening kepala, pedih kepala. Ini tak bang. Ini best. Pakai sedap. Derima apa tu? Derima apa Tak tahu bang. Saya dah berkenan. Keris berapa RM? Tak jual bang. Jangan buat gila bang. Ada sebilah keris yang orang bagi hadiah. Tapi berkaitan dengan keturunan saya. Ada keris Kedah. Yang dah lama saya cari. Keris Kedah dah lama saya cari. Sekarang keris Kedah tengah mahal. Sekarang ni keris Kedah tengah mahal. Tengah sangat-sangat mahal. So keris Kedah sekarang ni kalau dapat memang beruntung lah. Tengah mahal sekarang. Dan payah dapat. Orang simpan. Ada sebilah keris Kedah. Original. Asli. Asal antik. Keris lama Kedah. Keris lama Kedah. Original. Daripada hujung ke hujung. Daripada hujung ke hujung. Semuanya original Kedah punya. Lepas tu ada keris Bugis. Ada Patani. Ada Terengganu. Ada Kelantan. Ada tangan daripada Port Lee Jaya Gading. Ada keris Tok Chu. Keris Tok Chu. Keris Tok Chu ada tu.
Chris Tok Chu. Lepas tu ada Beko. Ada Beko. Ada Chris orang jumpa dalam sungai. Ada. Jumpa di sungai. Buka bang, Chris nak tengok. Kenapa mahal? Apa yang mahal? Oh, Chris Kedah kenapa mahal? Tak tahulah tiba-tiba. Sebab dulu Kedah dia tak ada Chris sendiri tau. Dia tak pernah ada Chris yang diorang kata ini Chris Kedah. Dulu Chris Kedah ni Chris petani ya. Petani ataupun dia ada bawa unsur-unsur luar lah. Tiba-tiba ada orang pernah membuktikan satu sifat utama Chris Kedah. Dan bila orang membuktikan sifat utama Chris Kedah tu, orang baru sedar rupanya ada Chris asal Kedah. Dan bermula daripada situ bang, time tu lah orang dah mula simpan. Bila diorang sedar ini Chris asal, ini ialah ciri-ciri asal Kedah, diorang simpan. Dan bila orang simpan tak nak jual, maka Chris itu menjadi mahal. Saya tak boleh nak buka sebab saya tengah buat live dekat TikTok sekali. TikTok memang tak boleh tunjuk Chris. Okay? Kalau tak dibuka tak apa. Tunjuk boleh. First masuk live abang malam ni. Biasa tengok video je. Hari ni masuk live. Bunga Maira. Macam. Best tak best. Kalau saya buat live. Dulu saya buat live hari-hari. 135 hari tanpa henti. Topi ni harga dia 85 HM. Daripada TikTok. Komen daripada TikTok. HM RM85. Klik button dekat bawah tu. Button shop tu. Klik situ. Nanti mungkin dapat diskaun tu. Kalau beli kat saya RM85, post RM10. Mahal. Beli dekat TikTok. Kenapa TikTok tak boleh tunjuk Chris? Yahudi tak bagi ke? Tak. Dia kata memang segala jenis senjata tak dibenarkan di TikTok. Tengok boleh lah. Ini Chris Kedah. Inilah the only one. Inilah the only one. Hanya satu je bang. Saya punya Chris Kedah. Ni. Tengok dia punya Chris Kedah, dia punya sifat ni yang paling terang lah sifat ni. Sifat perahu dia. Sampir. Ni. Berabuk lah. Lama tak cuci. Inilah Chris Kedah. The only one yang saya ada. Chris Kedah. Kamera harga apa bang? Cuba share sikit. Kamera harga berapa? Kalau yang ini A7 IV. A7 IV ni dalam 8,000 lebih-lebih. 8,000 plus. Saya memang dah lama follow tuan dekat FB dan YouTube. Saya perasan sekarang video tuan bertambah baik. Jika tak keberatan, boleh share jenama dan model lens yang digunakan. Saya pakai Sony A7 IV. Untuk live ni saya pakai 14mm 1.8 G-Master lens. Mana yang ada khadam? Dia tak ada khadam, tapi orang jumpa dalam sungai. Masa ambil tu dia ada macam bau hanyir sikit. Bau hanyir macam bau hanyir darah. Tapi dah cuci dah okey dah. Tak ada khadam, cuma mungkin dia ada sejarah dia kot. Kan. Yang bukan ini. Ada satu di belakang tu. Dia tak ada hadam lah. Bukan ada hadam. Tak ada apa pun. Aku tak heran pun kan. Tapi dia cuma dia punya bau dia tu agak kuat masa sampai dulu. Tapi dah cuci dah okey dah. Tok Chu pula bang review sikit. Tak boleh buka bang. Kat sini tengah live tak boleh buka. Sebab live ni dia link ke TikTok. Kalau live kat Facebook kita boleh siap jual keris lagi masa live. TikTok tak boleh. Tok Chu Ni kot. Ni lah. Tok Chu. Tapi dia bukan Tok Chu yang asal lah. Buatan baru daripada Port Lee Jaya Gading. Besar. Besar.
Cantik bang, cantik. Subtitle pakai apps apa cikgu? Alamak, tak tahu. Tiba-tiba dia muncul. Tiba-tiba ada je. Ada je dia punya. Saya tak tahu kenapa tiba-tiba ada subtitle dekat Facebook. Mungkin dia dah ada auto generate. Okey bang, saya minta maaf bang. Saya minta Tok Chu tu apa? Kak Zia, Tok Chu ni okey, pendek cerita. Pendek cerita. Sebab dah nama my sister tanya, saya pun ceritalah. Tok Chu ni satu nama orang. Bukan sifat keris. Seorang yang alim pada zaman pemerintahan Kelantan lama. Jadi dia ni orang alim. Jadi satu hari tu Sultan meminta Tok Chu ni untuk buat keris dengan segera. Sebab mereka perlu berdepan dengan serangan tentera Siam time tu. Jadi Tok Chu ni dia buat keris yang segera. Maksudnya segera ni dia buat sifat dia tak ada lok-lok. Memang keris perang, keris lurus. So siapa yang pegang Tok Chu ni, dia kena faham Tok Chu ialah bukan keris perhiasan, bukan keris sifat dia bukan keris yang cantik dari segi pembuatan dia, tapi dia memang keris lurus, keris perang. Tapi pembuatan dia sangat cantik sebenarnya. Walaupun dia hanya lurus, tapi dia ada sifat dia. Sifat dia ada tengah tu ada macam dia punya akar ke apa, saya lupa dah nama dia. Tulang dia. So sifat dia memang sifat yang garang. Memang untuk berperang. Jadi walaupun dia bukan pembuat keris, tetapi nama dia melekat sampai sekarang. Kerana keris itu ada sejarah dia. Kuat sejarah dia di Kelantan. Di Kelantan sejarah Tok Chu sangat kuat. Jadi sampai sekarang orang akan antara keris yang memang orang carilah. Antaranya keris Tok Chu, keris Malela. Yang memang orang cari. Keris Tok Chu, keris Malela, keris apa lagi? Patani juga orang cari, tapi dia dah mula susah sikit nak dapat. Yang banyak bercambah-cambah di pasaran ataupun yang bercambah dalam dunia kolektor ni ialah keris Bugis. Banyak. Keris Bugis. Keris macam keris Kedah payah dapat. Tok Chu, Malela. Kalau yang generasi yang masih hidup sekarang, pembuat keris yang masih hidup, penempa keris yang masih hidup, yang hebat pada zaman sekarang, zaman kita ni, usia baru dalam 40-an, ialah Pok Lee Jaya Gading. Hasil buatan dia gini bang. Cuma dia masih hidup. Bila masih hidup, orang macam tak berapa nak kenang sangat lah. Orang macam tak berapa nak. Tapi sebenarnya, Pok Lee Jaya Gading ni, kalau korang tempah keris kat dia, korang mungkin terpaksa menunggu sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun baru dapat. Sebab dia kadang-kadang, dia tak buat keris secara sembrono tau. Dia memang dia buat slow. Bukan slow, dia buat tu detail. Satu keris kadang-kadang sampai 5 tahun baru dapat. Jadi kalau nak keris dia kan, siapa yang dapat pegang, siapa yang dapat memiliki keris daripada Pok Lee ni memang beruntung sangatlah. Cuma dia masih hidup. Kalau dia dah meninggal nanti kan, janganlah kita bukan doa dia meninggal. Cuma saya cerita kalau dia dah tak ada nanti, one day Pok Lee ni dah tak ada, percayalah, keris daripada tangan Pok Lee Jaya Gading ni bang, boleh terjual sampai RM5,000, RM6,000. Sekarang ni harga dia orang jual dalam sekitar RM1,500 ke RM2,500 ke RM3,500 ke RM4,000 lah sekarang ni. Tapi trust me, kalau dia dah tak ada nanti, harga daripada keris Pok Lee Jaya Gading ni kan, korang tunggulah. Mungkin mencecah sampai harga. Tu hobi ke berniaga? Kak Zia, bukan soal perniagaan tau. Tetapi keris ini dia ada sifat dia, kenapa dia mahal, kenapa dia murah. Kenapa ada yang mahal, ada yang murah. Dia ada sebab-sebab dia. Dia bukan soal perniagaan. Ada karakter dia menyebabkan dia mahal. Kak Zia, ada orang jual sampai RM24,000 tau. Ada yang sampai harga dia, kawan saya pernah beli harga dia RM45,000 tau. RM45,000. Pok Lee duduk mana? Pahang, Castello, Pahang. Ada sampai RM45,000. Bukan soal tambah makin antik keris tu. Saya ada sebilah. Penutup kata saya ada sebilah. Keris ini, keris antik zaman pertama antik Patani. Kebanyakan keris di Malaysia, keris Patani di Malaysia, itu ialah keris yang antik generasi kedua. Saya ada antik generasi pertama. Generasi yang terawal. Dan saya tak beli. Nampak? So sebenarnya keris ni dia bukan mahal pada, dia tak semestinya bila sekian-sekian harga. Ini harga dia RM10,000, RM20,000. Tak.
Ada orang dia jual harga keris cuma RM500. Tapi keris yang sama orang boleh jual sampai harga RM5,000. Kepada macam mana dia menilai keris itu. Saya mendapat sebilah keris yang saya dapat percuma je. Tetapi pada awalnya sampai ke tangan saya, ada orang kata ini keris kodi. Keris kodi ni maksudnya keris yang zaman sekarang. Orang buat ala-ala cincai dia jual RM80, RM90. Tapi bila sampai ke tangan Zul Khairu, seorang sahabat saya, pakar keris di Malaysia ni, Zul Khairu, dia cuci keris tu, dia punya wafak tu timbul, dan dia buat saya makan, dia tengok betul. Keris itu ialah keris antik generasi pertama yang berusia mungkin lebih 500 tahun. Dan keris itu, sejarah yang mereka tahu ialah dia dibuat memang untuk istana di Patani. Jadi keris itu mungkin telah pun dihadiahkan kepada pembesar ke atau kepada sahabat-sahabat yang baik dengan Raja Patani ke. Dan keris itu bukan untuk dijual. So sebenarnya, that's why saya diminta untuk semak salah silah saya. Memang saya punya keturunan saya keturunan Patani. Bapa saya memang, atuk saya memang datang daripada sana. Memang daripada Patani pindah ke Malaysia. Memang atuk saya sendiri, memang dia lahir di Patani. Jadi memang saya ada darah sana. Cuma dia suruh saya cek balik, confirmkan adakah mungkin ada keturunan dengan orang istana ke, pembesar ke, penghulu ke, apa ke. Sebab saya menerima sebilah keris yang datang sendiri tanpa diminta. Saya tak beli pun. Dan datang sendiri. Dan benda tu ialah benda yang lama. Yang berusia lebih kurang 500 tahun lebih dulu usianya. Dan kalau dijual keris itu, mungkin boleh dijual sampai RM10,000, RM20,000 mungkin. Abang pernah cikgu ke? Saya memang dulu bekas cikgu sekolah Hasriza. Saya cikgu sekolah 7 tahun cikgu sekolah. Before saya decide untuk berhenti, masuk dalam bidang kewartawanan. Masuk berita harian. Ni bang keris dia. Sekejap penutup untuk hari ni. Closing untuk hari ni. Saya tunjukkan keris yang saya dapat. Keris apa? Keris Patani antik lama. Yang datang sendiri tanpa dibeli. Ya. Dan sekarang ni, kalaulah ditakdirkan saya ada masalah kewangan yang memungkinkan saya perlu jual semua keris saya yang ada sekarang ni kan, yang ini takkan dijual. Akan menjadi keris pusaka saya kerana dia datang sendiri. Dia datang sendiri tanpa diminta, tanpa dibeli. Dia datang sendiri. Dia buruk je bang. Sarung dia buruk. Ulu baru Time datang tak ada ulu. Bukan baru, ni ulu antik tapi bukan ulu asal dia. Dia datang itu hari tak ada ulu. Dia cuma ada bilah dengan sarung. So ulu ni Zul Khairu buatkan. Zul Khairu pasangkan dengan pendokoh ni. Tapi inilah sifat dia. Kalau korang nampak lah, saya rasa mungkin korang tak nampak wafak dia. Ni dia punya ni. Tak boleh buka habis sebab live dalam TikTok. Semat tu. Pegang sedap. Wafak dia jelas. La ilaha illa anta. Wafak jelas. Tapi kena pergi cuci sikit lah. Dah mula karat sikit lah. Pegang sedap. Memang akan jadi keris peribadi. Wafak tu maksudnya kalimah. Wafak tu maksudnya kalimah. Kalimah yang diukir di besi ni. Kebanyakan wafak yang ada di besi, yang ada di keris, mereka buat kemudian untuk menjadikan dia mahal. Maksudnya dia dah siap, baru dia buat wafak tu supaya dia jadi mahal. Faham tak? Supaya dia jadi mahal untuk menaikkan nilai keris tu. Tetapi ini bukan wafak yang dibuat kemudian. Ini memang wafak yang asal datang ketika ditempa. Dia buat asal. Lot 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9. Sorry bang. Lot 9.
Lama juga mesti keris tu tahan. Ada keris yang sampai harga yang mungkin berusia ribuan tahun pun ada tau. Memang tahan. Dia datang macam mana tu bang? Baru join live. Dia datang, bukan dia datang macam terbang tau, tak ada bang. Keris ini dimiliki oleh seorang warga ataupun orang daratiwan. Dia tengok saya buat live di TikTok. Tiba-tiba tengah malam, 1 pagi dia call saya. Dia ambil nombor phone, dia ambil saya punya nombor phone daripada TikTok, dia call saya. Dia kata, cikgu, saya tengok cikgu buat live. Saya nampak cikgu ni sukakan keris. Cikgu minat tak nak ambil keris yang saya pegang? Saya kata, keris apa? Alah, keris biasa cikgu. Keris ni anak saya dapat masa saya pergi rumah seorang ustaz di Patani. Anak saya menangis nak pegang, nak main keris tu. So ustaz ni ambil, bagi dia pegang, bagi dia main. Bila dia main, bila nak balik, anak dia nak keris tu. So ustaz ni pun bagilah. Tanpa bayaran, dia bagi kat anak, dekat anak orang ni lah, orang daratiwan ni. Allah lebih menyayangi, anak dia dah meninggal tahun lepas ke? No, sorry, 4 tahun lepas anak dia meninggal. So dia kata, dia nampak dia tak minat nak simpan keris. Dia kata mungkin saya sesuai untuk pegang. So dia offer kat saya lah. Dia offer kat saya. Itulah apa nama kata Zulkhairun. Walaupun dia offer kat saya, tetapi dia memilih untuk offer dekat saya. Sedangkan keris begini takkan pergi pada orang yang bukan daripada kalangan salah silahnya. So bila dia datang kat saya tanpa saya beli, that's mean ia mungkin berkait dengan salah silah. That's why keris ni bang, dia ada kaitan dengan salah silah kita sebenarnya. That's why dia adalah adab dan juga adalah. Dan saya takkan jual keris ni, insyaAllah. Kalau akan datang ditakdirkan saya ni jadi susah rezeki, tak ada duit, saya mungkin akan jual barang-barang saya, tapi bukan yang ini. Keris Kedah saya beli harga dia 3,700. Keris Kedah 3,700. Sundang 8,000. Betul? Ada yang harga 3,500, 4,000 pun ada. Yang ini tak ternilai, takkan dijual. Walaupun diminta 10,000 pun takkan dijual. Okay? Walau diminta 10,000 pun takkan dijual. Takkan dijual. InsyaAllah. Kekalkanlah istiqamah aku. Ya Allah. Tak nak jual. Macam mana nak tengok tu cikgu? Tak boleh tengok TikTok. Kalau saya buka kan, TikTok akan ban saya. Okey lah bang, saya minta diri dulu bang. Bateri pun dah tinggal lagi 10%. Saya buat live ni, saya punya bateri full. Seminit, 1 jam 42 minit aku dah buat live. Jumpa lagi abang semua. Thank you bagi mereka yang support, yang beli saya punya topi, yang beli saya punya minyak tadi. Thank you, korang terbaik support saya. Nanti dah pakai, bagi feedback macam mana? Best ke tak best? Pakai minyak Gitu Care tu. Okay? InsyaAllah akan diuruskan untuk pengembusan. InsyaAllah. Jumpa lagi abang-abang semua. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Love you all. Bye-bye semua. Selamat malam. Bye-bye.